Seterusnya, pertandingan disambung dengan peserta yang keempat dari SK Pulau Indah, Arisa Sofia binti Anwari Syam. Dipersilakan adik Arisa Sofia binti Anwari Syam. Bahagian 1, peranan utama PRS di sekolah. Adik Arisa boleh mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejahtera kepada Tuan Pengurusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru bimbingan, rakan-rakan pembela kosbaya dan hadirin sekalian. Sebelum saya memulakan capai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risa Sofia binti Anwar Syam, bukan pelajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Saya akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk peranan dan tanggungjawab pembela kosbaya di sekolah. Para hadirin yang dihormati, sebagai permulaan, saya akan menjelaskan apa itu pembela kosbaya. Pembimbing kosbaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas kaunseling dan komunikasi.
Ia juga berfungsi sebagai seorang pembimbing kepada rakannya lain. Pemberi rakan sebaya memainkan peranan sangat penting di sekolah dan diibaratkan jabatan penghubung di antara guru dan murid yang lain. Hadirin sekalian, seterusnya saya akan menerangkan pula peranan dan tanggungjawab pemberi rakan sebaya di sekolah. Terdapat banyak peranan yang perlu dimainkan oleh pemberi rakan sebaya. Peranan utama pemberi rakan sebaya ialah menjadi ejen penyebar maklumat kepada guru bimbingan. Boleh saya katakan di sini, pemberi rakan sebaya menjadi mata dan telinga sekeliling persekitaran sekolah. Sebagai contoh, jika pembimbing rakan sebaya mengetahui adanya kes buli di dalam kalangan murid, maka pemberi rakan sebaya bertanggungjawab untuk melaporkannya kepada guru bimbingan. Peranan pemberi rakan sebaya sangat penting untuk membantu menangani buli di sekolah. Selain itu, pemberi rakan sebaya juga berperanan sebagai role model dengan istilah kehidupan. Teladan yang berkesan kepada murid lain. Ini bersesuaian dengan ciri-ciri yang perlu ada pada pemberi rakan sebaya seperti berakhlak mulia, pencapaian akademik yang baik, berkeyakinan dan suka membantu. Melalui personaliti baik yang ditunjukkan oleh pembimbing rakan sebaya dapat mempengaruhi rakan lain untuk mencontohnya. Terdapat satu kajian yang membuktikan bahawa seorang rakan itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada rakan ini. Maka, peranan pemberi rakan saya sangat penting untuk memberikan tingkah laku yang positif. Sikap yang baik dan nilai-nilai murni perlu sentiasa diamalkan oleh pembimbing rakan sebaya supaya menjadi cermin buat rakan lain. Dengan ini, pemberi rakan sebaya dapat membantu pelajar lain untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik maupun sahsiah diri. Hadirin hadirat sekalian, pemberi rakan sebaya juga bertanggungjawab untuk membantu guru bimbingan dan menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Kebiasaannya, pemberi rakan sebaya menjadi fasilitator di dalam satu program. Melalui pelibatan pemberi rakan sebaya dapat menarik minat murid untuk bersama-sama melibatkan diri. Hal ini kerana apabila pemberi rakan sebaya terlibat dalam mengendalikan sesuatu program, ini dapat melahirkan suasana yang selesa dan seronok untuk pelajar lain bersama-sama menyertai program tersebut. Secara tidak langsung, ini dapat meningkatkan pelibatan murid dalam menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Sebagai kesimpulan, pemberi rakan sebaya sangat membantu untuk memberikan tingkah laku yang positif dan menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Semoga kita, ahli-ahli pemberi rakan sebaya, terus memainkan peranan dengan sebaiknya. Saya akhiri dan serahkan pada sahabat sejati, sahabat setia, bersama-sama mengajar impian, sentiasa tunjuk akhlak mulia, biar sekolah jadi teladan. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Nursaila, penyampaian yang begitu semangat dan baik. Kita ke bahagian kedua seterusnya. Bersedia? Assalamualaikum adik, dengar ya. Untuk bahagian 2, soalan spontan. Adik perlu menjawab soalan dalam masa 3 minit. Okey, boleh bersedia sekarang ya? Boleh? Anda mendapati rakan anda mula berjinak-jinak dengan rokok. Sebagai seorang PRS, apakah tindakan yang anda akan lakukan untuk membantu rakan anda? Terima kasih atas soalan yang diberi. Assalamualaikum saya ucapkan. Jawapan saya bagi soalan tersebut adalah yang pertama, merokok boleh menyebabkan ketagihan dan ia perlu dicegah dari awal. Ianya sangat bahaya dan boleh mendapat banyak penyakit. Yang kedua, pemberi rakan sebaya bertanggungjawab untuk melaporkan kepada guru bimbingan supaya guru bimbingan dapat membantu dalam dapat membantu rakan tersebut supaya tidak terus merokok dan terjebak dalam rokok tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Arisa, jawapan yang sangat baik. Terima kasih. Seterusnya, pertandingan mempersilakan peserta kedua, adik Syarvani anak perempuan Vishwanathan dari SK Convent 1. Adik Syarvani dah bersedia ya untuk bahagian 1? Ya, cikgu.
Okey, boleh mula sekarang. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim dan para juri yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, pihak pengatur pertandingan mada intelek PRS peringkat daerah 2020 dan penjaga masa yang berdedikasi. Seterusnya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Wisharani dari Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Kelang berasa amat berbesar hati kerana dapat menyertai pertandingan mada intelek PRS peringkat daerah 2020 yang julung-julung kalinya dianjurkan pada tahun ini. Hadirin sekalian, PRS merupakan singkatan bagi Pembimbing Rakan Sebaya. PRS merupakan seorang murid yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas berkomunikasi. Dia juga berfungsi sebagai seorang rakan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama sekali kepada mereka yang memerlukannya. Hadirin sekalian, PRS tidak berfungsi untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah, tetapi menjadi pendengar yang baik dan peka kepada perasaan orang lain. Sebagai contoh, melaporkan kepada guru kaunseling. Lebih-lebih lagi, berminat, mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. Hadirin sekalian, terdapat pelbagai peranan utama PRS di sekolah. Sebagai contoh, melaporkan kes kepada guru kaunseling apa jua informasi sahaja, memberitahu kepada guru kaunseling kes-kes terkini di sekolah. Selain itu, PRS memainkan peranan sebagai role model yang berkesan kepada rakan-rakan. Ciri-ciri yang diperlukan dalam seseorang role model ialah menghormati orang lain dan rakan, sentiasa berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan dan tidak berputus asa dalam apa jua situasi. Seterusnya, PRS menjadi tempat bantuan dengan segera. Hadirin sekalian, oleh sebab itu tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai peranan utama PRS di sekolah. Akhir sekali, saya ingin menyusun sepelajari memohon maaf andai kata ada kekasaran bahasa atau silap kata. Bumi mana yang tidak ditimbul hujan, lautan mana yang tidak bergelera. Apatah lagi, saya pelajar Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Kelang yang baru merangkak mengenali dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih waktu penyampaian. Terima kasih, Cikgu. Okey, untuk bahagian dua soalan spontan. Sedia? Okey. Okey, selamat pagi. Adik dengar tak? Ya, Cikgu. Dengar, Cikgu. So bahagian 2, soalan spontan. Adik diberi masa 3 minit untuk membincangkan dan menjawab soalan yang diberi. Sedia? Ya, Cikgu, bersedia? Okey. Bincangkan bagaimana PRS membantu rakan-rakan dalam menguruskan masa dengan baik. Terima kasih, Cikgu. Masa itu emas. Setiap pelajar harus menyedari bahawa pengurusan masa adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita haruslah menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain dalam menguruskan masa dengan bijak. Selain itu, kita haruslah membimbing rakan-rakan kita untuk membuat jalan waktu seharian kita, seperti masa pembelajaran dan aktiviti. Lebih-lebih lagi, kita haruslah memberi informasi tentang kaedah pengurusan masa. Tambahan pula, cara apabila kita menguruskan masa dapat membentuk disiplin kita, meningkatkan potensi kita, menjadikan kita lebih bertanggungjawab dalam apa-apa situasi, memantapkan sistem memantapkan sistem matematik dan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pertandingan menjemput penyertaan daripada SK Bukit Kapar iaitu adik Nurul Nuha binti Hafiz. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam budi buat peneraju acara kombinasi kehakiman yang bertunjangkan kesaksamaan para intelek yang tekad bermisi. Seterusnya sidang penonton, pencetus
Minda Bestari. Tun Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri Malaysia ketiga, pernah berkata, seorang pemimpin mestilah jujur dalam pertimbangan, pemikiran dan tindakan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pula menyebut, sifat utama pemimpin adalah beradab dan mulia hati. Berbekalkan dua hujah ini, izinkan saya menzahirkan madah intelek bertajuk Peranan Utama Pembimbing Rakan Sebaya di Sekolah. Secara konseptualnya, Pembimbing Rakan Sebaya iaitu PRS merupakan program yang telah diperkenalkan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada tahun 1987. PRS bermaksud seorang murid atau pelajar yang telah dilatih dalam kemahiran asas kaunseling dan komunikasi yang berfungsi sebagai pembimbing berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Maka, peranan utama PRS di sekolah akan saya rungkaikan melalui 3 wacana minda. Pertama, PRS PK Rakan Sebaya Tidak Terluka. Seorang PRS berperanan sebagai rakan yang peka terhadap perasaan orang lain dan keadaan sekeliling dengan cara membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Contohnya, sebagai khidmat sokongan dan sumber kepada rakan untuk mendapatkan bantuan sekaligus mampu menjadi penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu selari dengan prinsip perkhidmatan PRS itu sendiri, iaitu bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan pertolongan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal. Jadi benarlah, PRS PK Rakan Sebaya Tidak Terluka. Sidang penonton berbudi. Kedua, PRS role model rakan sebaya menjadi handal. Seorang PRS mempunyai peranan sebagai fasilitator yang bersikap terbuka, yakin, percaya diri, berasa selesa, berempati, malahan perlu menerima rakan seadanya tanpa syarat. Buktinya, dengan memberikan sokongan serta galakan kepada rakan yang menghadapi masalah untuk memberi langkah positif, seterusnya memberikan kesedaran bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Berpaksikan falsafah PRS, bantu diri supaya berupaya membantu orang lain. Jelaslah, PRS role model rakan sebaya menjadi handal. Sidang penonton berjasa. Ketiga, PRS sedia membantu rakan sebaya setia bersatu. Peranan seorang PRS ini dapat direalisasikan melalui perbincangan iaitu membantu rakan yang menghadapi masalah biasa atau normal dengan cara membantu menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Dalam memainkan peranan ini, seorang PRS mestilah mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. Jelaslah, PRS sedia membantu rakan sebaya setia bersatu. Sidang penonton prihatin. Konklusinya, 3 wacana minda yang telah merungkai. Peranan utama PRS di sekolah pastinya berlandaskan etika amanah dan menjaga rahsia. Kaunselor dan guru bimbingan kaunseling semestinya pejuang utama dalam kemenjadian peranan ini. Justru itu, ayo kita semarakkan visi perkhidmatan PRS yang cemerlang dan berkualiti. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik Nurul Nuha. Kita ke bahagian kedua iaitu soalan spontan. Bersedia? Ya. Assalamualaikum Adik Nuha. Jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Puan? Okay. Untuk bahagian 2, soalan spontan,
adik diberi masa 3 minit untuk menjawab atau membincangkan soalan yang diberi. Okey. Jadi bersedia? Sedia. Bagaimana PRS dapat memupuk jiwa kepimpinan dalam diri pelajar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Andai gum kini bergema, walau ombak tinggi melambung, biar dihidu sebarang petualang, namun melestarikan peranan PRS yang berkualiti mampu mengorak kegemilangan. Sejambak mawar buat pengemudi acara, kombinasi kehakiman yang bertunjangkan kesaksamaan, para pendidik berwibawa, pejuang kejayaan berkarisma. Seterusnya sidang penonton yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Penjurian spontan menggetar rasa, melahirkan insan luar biasa. Sebelum tangan menghayun gaya, sebelum lidah melontar suara, izinkan saya mendefinisikan tajuk madah intelek yang diberikan. Secara konseptualnya, pemimpin bermaksud seorang individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan. Realisasi PRS memupuk jiwa kepimpinan rakan sebaya akan saya rungkaikan melalui 2 idea bernas, iaitu pertama, menjadi rakan yang pekah, dan yang kedua, menjalankan program khidmat bantu. Sidang penonton yang berbudi. Idea pertama iaitu menjadi rakan yang pekah dan berhala tuju bagi mewujudkan rakan sebaya yang maju. Bukti dan contoh jelas apabila PRS menjadi rakan yang pekah dengan memberikan kata-kata inspirasi kepada rakan sebaya dapat membantu memupuk jiwa kepimpinan di kalangan mereka. Sidang penonton yang dimuliakan, madah bernas, sama dengarkan. Idea kedua iaitu menjalankan program khidmat bantu demi melahirkan minda yang terbuka bagi membugar rakan sebaya yang berjaya. Bukti dan contoh jelas apabila PRS menjalankan program khidmat bantu seperti pemimpin berjaya, rakan sebaya akan lebih mencintai pemimpin dan memupuk jiwa kepimpinan dalam diri mereka. Kesimpulannya, pemimpin amat perlu untuk kita hargai demi menjamin kehidupan yang harmoni, bersulamkan pemikiran minda kelas pertama. Ayuh kita berganding tanpa mengalah, kerana iltizam yang kita pegang wajib dijulang, bak pejuang demi sebuah kejayaan gemilang yang lahir dari relungan. PRS cemerlang, sekolah gemilang, negara terbilang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih adik Nurul Nuha binti Hafiz, suatu penyampaian yang sangat baik. Sekejap sekali lagi. Adik Nuha. Adik Nuha. Ya, Bagi wakil PPD, cikgu nak ucapkan tahniah atas kejayaan adik Nuha baru-baru ni. Tahniah. Okey, terima kasih adik Nurul Nuha. Dan pemenang. Seterusnya. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya pengumuman itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Akhir kata, jaga diri, patuhi SOP bersama kita hentikan rantaian COVID-19. Kelang cemerlang, kelang terbilang. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru pembimbing sekolah-sekolah rendah daerah Kelang. Terima kasih kepada semua peserta madah intelek PRS. Terima kasih kepada KJ Kim, MGK Kim Kelang dan seterusnya unit teknikal daerah Kelang. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk berlaku. Okey, Adik Dawisha boleh buat cubaan suara terlebih dahulu? Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Okey. Durian dalam halkum. Assalamualaikum. Yang dia luput. Tamat. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh nampak muka saya? Tak nampak lagi. Kamera saya fail. Okey, okey, jelas. Okey, cubaan suara. Teruskan. Okey. Onkan kamera. Okey, alhamdulillah. Adik Aiman boleh onkan kamera. Dari SK Bukit Niaga. Bukit Naga. Dengan kasih. Adik Siti ya? Ya. Adik Siti. Okey. Test audio dulu. Testing. Okey. Bismillah. Kita bicara. Earphone ke? Ada earphone tak? Boleh pakai earphone? Sekejap. Di puput bayu ke pohon ara, melati kuntung tumbuh melata. Awal bismillah pembuka bicara. Peranan PRS tajuk utama. Di sekolah saya, tidak lain dan tidak bukan Iwan Syah. Saya akan berkawan dengan Parimala, T, Ori dan Om dari Selepas berkawan dengan Puan Parimala. Bukan nama ini pula. Ayat yang terakhir selepas Puan Parimala. Mungkin saya boleh menjadi role model atau ikon positif kepada rakan-rakan saya yang bernama Zubaidah, Rafidah dan Fauzi. Nama cikgu Amy. Manimi. Okey.